pada petang ini daripada Kota Melaka ialah rangkaian stesen pengecas kenderaan elektrik EV di Malaysia. Tuan, betul. Usul saya adalah berkaitan dengan kenderaan elektrik ataupun yang lebih dikenali sebagai electronic vehicle EV. Umum diketahui bahawa industri EV merupakan industri berpotensi tinggi yang sedang pesat berkembang, sama ada dari segi penggunaan atau pembangunan teknologinya. Dalam Belanjawan 2022, kerajaan telah menawarkan pelbagai insentif untuk menggalakkan peralihan kepada EV seperti pengecualian duty import, duty excise dan cukai jualan. Saya dimaklumkan bahawa tempahan EV pada tahun ini sahaja telah melebihi jumlah tempahan untuk 3 tahun yang lalu. Ini adalah satu perkembangan yang baik dan menunjukkan bahawa insentif di bawah Belanjawan 2022 adalah amat berkesan. Maka saya mengambil kesempatan ini untuk memohon statistik daripada pihak kementerian mengenai jumlah penggunaan kereta EV di Malaysia untuk tahun 2020 hingga 2022 supaya kita dapat memahami situasi semasa dengan lebih berkesan. Tuan, ini betul. Sebenarnya isu pokok yang ingin saya bangkitkan hari ini adalah berkaitan dengan infrastruktur stesen pengecas EV di Malaysia. Memandangkan kadar penggunaan EV telah pun meningkat, rangkaian stesen pengecas perlu dibangunkan dengan segera. Pada bulan Jun yang lepas, saya telah berjumpa dengan beberapa pengguna EV di Melaka. Mereka menyatakan antara cabaran utama pengguna EV adalah kekurangan stesen pengecas, khususnya jenis DV yang lebih pantas. Sebagai contoh, di negeri Melaka terdapat hanya 2 stesen pengecas DV saja yang disediakan oleh pihak swasta. Bagi stesen pengecas AC pula, ianya tidak praktikal kerana mengambil masa 2 hingga 3 jam untuk mengecas kereta. Maka saya memohon maklumat terkini daripada pihak kerajaan mengenai jumlah stesen pengecas dan jika boleh dikategorikan antara jenis AV dan DC dan juga mengikut negeri. Selain daripada itu, saya juga ingin mengutarakan beberapa cadangan untuk memangkin rangkaian pengecas EV di Malaysia. Pertama, kerajaan boleh memberi insentif kepada pihak swasta untuk menyediakan stesen pengecas di premis mereka kerana terdapat banyak syarikat swasta yang berminat tetapi keboleh-laksanaan kewangan ataupun financial feasibility masih kurang memuaskan. Insentif seperti mana yang disediakan untuk pemasangan panel solar boleh diperluaskan kepada stesen pengecas EV. Ini termasuklah potongan cukai, geran dan pinjaman berfaedah rendah. Cadangan kedua, kerajaan perlu menggubal peraturan baru supaya pengendalian stesen pengecas boleh menjual mengikut unit kilowatt. Buat masa sekarang, mereka hanya boleh menjual mengikut tempoh masa mengecas kerana penjualan elektrik adalah terkawal. Ini membawa kepada pelbagai kesusahan kerana stesen pengecas dan kenderaan EV mempunyai kapasiti pengecasan berlainan. Cadangan ketiga, kerajaan boleh menerajui melalui teladan dengan menyediakan stesen pengecas DC di bangunan-bangunan kerajaan. Selain daripada itu, kerajaan juga boleh menetapkan dasar supaya penggantian kereta kerajaan hendaklah dengan kereta jenis EV. Sekian, terima kasih dan saya memohon maklum balas daripada kerajaan. Terima kasih. Yang berhormat Menteri atau Timbalan Menteri sila menjawab. Terima kasih di atas soalan
daripada Tuan Hu Pui Tiong, Kota Melaka. Saya rasa ada sedikit pembetulan sikit Tuan tadi merujuk kepada EV sebagai electronic vehicle, sebenarnya electric vehicle. Saya rasa boleh dibetulkan. Tuan Yang Di-Pertua, antara fokus utama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bagi tahun 2022 adalah pembangunan teknologi kenderaan elektrik EV, bertujuan meletakkan Malaysia sebagai pengeluar teknologi EV, terutamanya kenderaan elektrik dua roda yang dibangunkan pengusaha tempatan. Melalui Dasar Otomotif Negara NAP 2020, terdapat beberapa langkah digariskan bagi menggalakkan aktiviti pengeluaran dan pemasangan EV seperti pembuatan komponen kritikal, penetapan standard bagi menyokong ekosistem EV, menggalakkan aktiviti R&D untuk membangunkan teknologi tempatan melalui program bina upaya, dan yang keempat, pembangunan pusat-pusat pengujian. Selain itu, kerajaan juga menawarkan bantuan dan sokongan bukan fiskal di dalam bentuk program pembangunan vendor seperti yang pertama, bantuan teknikal dan perundingan bagi meningkatkan kompetensi pembekal automotif tempatan di bawah Malaysia Automotive Robotics dan IoT Institute MARI. Dan yang ketiga, menaik taraf keupayaan pusat kecemerlangan seperti Design Center dan Academy of Technology yang berpusat di Rawang, Selangor. Pusat ini berperanan meningkatkan keupayaan kejuruteraan tempatan di dalam bidang pendidikan dan pembangunan R&D, pengujian dan pembangunan teknologi tempatan. Dari segi insentif, mesti menyokong cadangan pengenalan inisiatif baru oleh MITI dan Kementerian Kewangan di dalam bajet 2020 bagi membangunkan industri EV, merangkumi aspek pengecualian cukai, pemberian insentif dan penggunaan EV. Insentif cukai diberikan kepada yang pertama, aktiviti pemasangan atau penghilangan tempatan bagi kenderaan dan komponen EV, serta yang kedua, perkhidmatan teknologi hijau, Green Services. Perkhidmatan teknologi hijau atau Green Services melibatkan pemasangan, penyelenggaraan, pembaikan peralatan pengecasan EV, serta infrastruktur kita semula bersepadu. Berdasarkan rekod MITI sehingga bulan Mac 2022, sebanyak 111 projek telah diluluskan berkaitan dengan pembuatan dan pemasangan kenderaan elektrik dan ekosistemnya, termasuk komponen, alat ganti, otomasi kilang dan bahan bernilai 62.4 bilion ringgit Malaysia. Untuk sebagai contoh, syarikat di Sweden iaitu Volvo Car Malaysia telah melabur di Malaysia bagi menjalankan aktiviti memasang kenderaan elektrik di Malaysia. Untuk syarikat tempatan, terdapat dua syarikat yang terlibat di dalam sektor ekosistem EV, iaitu yang pertama, syarikat Eklimo yang mengeluarkan beberapa model motosikal berkuasa elektrik, termasuk model ES11 yang telah dibangunkan bersama sebuah agensi di bawah MOSTI, iaitu Nano Malaysia Berhad yang menggunakan sistem pemantauan bateri berstruktur nano yang pertama di Malaysia. Dan yang kedua, syarikat Genetec Teknologi Berhad yang mengeluarkan mesin automasi kilang bagi pengeluaran sel dan pack bateri. Dalam hal ini, insentif R&D bagi pembangunan teknologi bateri dan penggunaan semula bateri terpakai harus digalakkan untuk mengatasi isu kos yang tinggi bagi penggantian bateri baharu EV atau hybrid selaras dengan sasaran dasar tenaga negara 2022-2040. Kerajaan Menerusi MOSTI juga menyediakan geran untuk dijalankan R&D bagi menyokong industri EV tempatan. Setakat ini, MOSTI telah menyalurkan dana berjumlah 62.89 juta ringgit bagi membiayai 10 projek berkaitan kenderaan elektrik. Dalam bajet 2022, kerajaan telah mengumumkan pakej insentif cukai EV bukan sahaja kepada pengeluar kenderaan dan komponen atau OEM, malah merangkumi insentif kepada pengguna bagi menggalakkan pelaburan dan penggunaan EV di dalam negara. Insentif ini merangkumi pengecualian duty import dan excise untuk EV jenis completely built up CBU sehingga 31 Disember 2023, manakala EV jenis completely knocked down CKD sehingga 31 Disember 2025. Sebagai tambahan, EV juga dikecualikan cukai jalan sehingga 31 Disember 2025. Oleh yang demikian, menurut data yang diperolehi daripada Kementerian Pengangkutan, statistik jumlah EV dalam negara sehingga Jun 2022 adalah sebanyak
9,639 buah kenderaan berbanding tahun 2020 iaitu sebanyak 7,283 buah kenderaan EV. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 32.3% pada tahun 2022 berbanding tahun 2020. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan juga mengambil berat terhadap isu yang Yang Berhormat bangkitkan tentang isu kekurangan infrastruktur stesen pengecas EV di Malaysia. Pada masa ini, MOSTI turut menganggotai Electric Vehicle Task Force di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri BT. Di bawah jawatan kuasa ini, berbagai aspek diberikan tumpuan, iaitulah yang pertama, pembangunan industri EV, yang kedua, penambahbaikan kepada strategi sedia ada, yang ketiga, strategi baharu untuk memperkukuhkan industri EV di Malaysia. Melalui jawatan kuasa ini juga, pelbagai dokumen dasar dan strategi berkaitan EV dapat diselaraskan dan dilaksana secara holistik, terutamanya berkaitan penggunaan EV, pembangunan infrastruktur, pembangunan model insan dan pelaburan di dalam ekosistem EV Malaysia. Melalui Green Technology and Climate Change Corporation MGTC, di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASA telah memperkenalkan Electric Mobility Blueprint pada tahun 2015 dan Low Carbon Mobility Blueprint 2021-2030. Antara inisiatif yang telah digariskan di bawah blueprint tersebut adalah penetapan sasaran nasional, iaitu kira-kira 10,000 unit pengecas EV menjelang tahun 2025 di seluruh negara. Setakat 26 Julai 2022, MGTC melaporkan sejumlah 707 unit stesen pengecas EV telah dibangunkan di 384 lokasi terpilih di dalam negara. Daripada jumlah ini sebanyak 651 unit atau 92% adalah pengecas jenis AC 3.7 kW hingga 22 kW, manakala 56 unit atau 8% adalah jenis DC 30 kW hingga 360 kW. Berikut adalah bilangan stesen pengecas mengikut negeri-negeri di Malaysia seperti mana yang diminta oleh Yang Berhormat. Untuk Selangor, bilangan unit pengecas sebanyak 257, bilangan lokasi 143. Untuk wilayah Persatuan Kuala Lumpur, unit pengecas sebanyak 202, lokasi 85. Johor, unit pengecas 77, lokasi 42. Pulau Pinang, 44 unit pengecas, 28 lokasi. Perak, 25 unit pengecas, 16 lokasi. Kedah, 23 unit pengecas, 16 lokasi. Sarawak, 22 bilangan unit pengecas, 17 lokasi. Pahang, 19 bilangan unit pengecas, 10 lokasi. Melaka, 15 unit pengecas, 10 bilangan lokasi. Untuk Melaka, 3 jenis DC. Tadi yang bermaksud ada satu lagi 3 DC, 12 AC. Negeri Sembilan, 14 unit pengecas, 9 lokasi. Wilayah Persatuan Putrajaya, 4 unit pengecas, 3 lokasi. Sabah, 3 pengecas, 2 lokasi. Terengganu ada 1, Kelantan 1. Buat masa ini tiada stesen pengecas EV di Perlis dan wilayah Persatuan Labuan. Tiada. Di peringkat MOSTI, sebuah agensi di bawah MOSTI iaitu Nano Malaysia Berhad yang bertanggungjawab untuk membangunkan teknologi electric vehicle kini sedang melaksanakan projek berdasarkan sistem pengecasan off-grid untuk kenderaan elektrik di bawah eMERGE, iaitu singkatan kepada Enabling Mobility Electrification for Green Economy. Projek tersebut memfokuskan teknologi stesen pengecasan berdasarkan tenaga yang boleh diperbaharui menggunakan panel suria tenaga nano. Nano Malaysia juga sedang membangunkan projek stesen pengecasan tanpa wayar di bawah rancangan Malaysia ke-12 iaitu NREX, Nanotech Remote Energy System. Selain itu, Nano Malaysia juga telah menandatangani sebuah perjanjian MOU bersama Malaysia Green Technology and Climate Change Corporation MGTC dan Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute MARI untuk merangsang pembangunan industri kenderaan elektrik negara. Di peringkat industri,
Petronas telah bekerjasama dengan MGTC dan rakan kongsinya dalam membangunkan stesen pengecas kenderaan elektrik di beberapa stesen Petronas di lebuh raya utama Semenanjung Malaysia. Kemudahan stesen charge EV yang ditawarkan secara percuma kepada pengguna merupakan antara inisiatif awal untuk menggalakkan pemilikan EV di Malaysia. Walau bagaimanapun, Charge EV menyediakan rangkaian stesen pengecasan berdasarkan konsep langganan RM240 setahun untuk mengakses semua 61 pengecasan charge EV jenis alternating current AC yang terletak di seluruh negara tanpa had. Pecahan stesen pengecas charge EV mengikut negeri adalah seperti berikut: Johor 7, Kedah 2, Kuala Lumpur 7, Melaka 2, Negeri Sembilan 4, Pahang 6, Perak 6, Pulau Pinang 3, Selangor 24, 61 jumlah kesemuanya. Selain Petronas dan Charge EV, stesen-stesen pengecas EV turut dibangunkan oleh operator seperti berikut: BMW i, Go Car, Jom Charge, Shell Recharge, Park Easy, Flexi Parking dan TNB. Penyedia perkhidmatan berikut telah menyatakan hasrat untuk bersama-sama membangunkan stesen pengecas EV, iaitulah Perkema, ABB, Smart Selangor, Zicom Power Solutions, KLCC, Sime Darby, Sunway, Schneider Electric, Gendang Kencana dan lain-lain. 3 pendekatan strategi pembangunan infrastruktur pengecasan EV adalah menempatkan, yang pertama, pengecas EV pantas jenis DC di hentian RNR, stesen-stesen minyak dan hentian rehat terpilih yang menghubungkan 4 lebuh raya utama di seluruh negara, iaitulah lebuh raya utara selatan, lebuh raya pantai timur fasa 1 dan fasa 2 serta lebuh raya Pen Borneo. Yang kedua, pengecas EV jenis AC diletakkan di tempat kereta, pusat-pusat membeli belah, hotel penginapan dan tempat tumpuan orang awam seperti lapangan terbang, bangunan pejabat, masjid ataupun rumah ibadat hijau, pusat persidangan, hospital dan kampus. Penetapan akan dibuat berhubung nisbah unit pengecas EV dengan bilangan petak meletak kenderaan, dan yang ketiganya, pengecas EV jenis AC dan DC di sekitar bandaraya dan kerajaan tempatan mengikut keperluan serta kepadatan kenderaan melalui sesi libat urus bersama pihak kerajaan tempatan. Sesi libat urus akan diadakan bersama pihak-pihak berkenaan dan satu garis panduan bagi unit-unit pengecas EV jenis AC di kawasan rumah kediaman, termasuk kediaman bertingkat seperti rumah flat, pangsapuri, kondominium dan townhouse akan dibangunkan. Tuan Yang di-Pertua, MOSTI menyambut baik akan cadangan yang berhormat bagi memangkin rangkaian pengecas EV di Malaysia. Pihak MOSTI telah memanjangkan cadangan-cadangan ini kepada kementerian yang terlibat untuk tindakan penyelarasan selanjutnya. Akhir sekali, semua langkah semasa yang sedang dalam pelaksanaan ini diharap akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan permintaan EV, meningkatkan permintaan kenderaan EV dan pelaburan yang berkaitan. Di samping itu, ia juga akan membantu merealisasikan sasaran Malaysia mencapai status negara neutral karbon menjelang tahun 2050 seperti disasarkan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Sekian, terima kasih.